Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atamut taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda amana. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik di dalam urusan agama sesuai dengan sabda junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Barang siapa yang Allah nakkan dengan dia kebaikan, nescaya Allah beri dia faham dalam urusan agama. Allahumma faqihna fid-din. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala akhlak yang mulia sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja saya dibangkitkan demi untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Alhamdulillah, malam ini insyaAllah kita akan menyambung kuliah maghrib bulanan hari Sabtu yang keempat, anjuran Masjid Al-Mukhlisin Alam Damai, menggunakan kitab Masailut Tauhid, persoalan yang berkaitan tentang ilmu tauhid, yang disusun oleh guru saya almarhum Tuan Guru Haji Muhammad Saman Kati rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Kita sampai ke muka surat 31 terbitan Akademi Jawi Malaysia, iaitu kita berhenti pada 28 hari bulan Oktober yang lalu tahun lepas. Bulan November saya mohon untuk digantikan oleh ustaz lain kerana saya ada mesyuarat di Pulau Pinang, dan pada bulan Disember pihak masjid meminta untuk memberi laluan kepada kuliah khas, dan saya memberi laluan. Cuma sebagai panduan umum, kalau ada ruang, elok jangan diganggu kuliah bulanan dengan kuliah khas dari segi adab. Dengan dalam kita menuntut ilmu, kita beri keutamaan kepada kuliah bulanan. Tapi kalau terdesak kadang-kadang yang kuliah khas ni yang berkenaan tu dia memang tak boleh, mungkin datang dari luar negara, dari Selangor misalnya, nak cari tarikh, maka minta izin terlebih dahulu daripada berkuliah tetap. Ini berkenaan dengan adab. Untuk saya sendiri, saya tidak masalah sebenarnya, kerana agak jauh juga rumah saya dengan Alam Damai. Kalau kuliah tak jadi, okey saja untuk saya. Cuma saya cerita ni panduan umum dalam kita menjaga adab dalam proses menuntut ilmu. Baik, sekarang kita pergi kepada apa yang dikatakan sebagai kesimpulan ilmu tauhid, iaitu antaranya terkandung di dalam yang dikatakan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadits. Kita undur sedikit ke belakang. Makna mukhalafatuhu ta'ala lil hawadits artinya bersalahan
Allah Ta'ala bagi segala yang baru. Mungkin ini bahasa klasiknya, terjemah daripada mukhalafah. Bahasa yang lebih mudah untuk kita fahami di zaman kita ini adalah Allah tidak sama dengan segala makhluk dan segala makhluk tidak sama seperti Allah. Itu sangat lebih mudah dipahami berbanding kalau kita kata bersalahan tadi. Baik, jadi senang kita faham Allah adalah Al-Khaliq yang Maha Pencipta. Tidak akan yang Maha Pencipta itu sama dengan ciptaan, dengan makhluknya, dan sebaliknya makhluk yang diciptakan oleh Allah ini tidak akan dia sama seperti Allah. Itu kesimpulan mukhalafah ta'ala lil hawadits. Maknanya atau huraiannya ialah menafikan bersamaan zat Allah Ta'ala. Sebab mukhalafah ta'ala lil hawadits ini masih termasuk dalam kategori sifat salbiyah. Sifat salbiyah maknanya sifat yang bersifat negatif. Apa maksud negatif? To negate, untuk menolak, untuk menafikan. Salbiyah itu menafikan apa yang tidak layak bagi Allah. Jadi mukhalafatuhu menafikan apa? Mumasalah, menafikan bersamaan zat Allah Ta'ala dan sifatnya dan af'alnya. Af'al maknanya perbuatan bagi sesuatu zat daripada zat baharu. Senang ceritanya, zat Allah dinafikan. Kalau katakan zat Allah sama macam zat makhluk, tidak, kita nafikan. Sifat Allah dikatakan sama seperti sifat makhluk, dinafikan. Demikianlah perbuatan Allah kalau dikatakan sama seperti perbuatan makhluk juga dinafikan. Tidak ada persamaan. Cuma tentang sifat itu mungkin kita pernah terangkan. Sebahagian mungkin jadi keliru kerana berlaku persamaan lafaz. Misalnya pada Allah ada sifat sama pendengaran. Pada makhluk juga ada sifat sama. Pada Allah ada sifat basar, penglihatan. Pada makhluk juga ada sifat basar. Kata sifat Allah tak sama seperti sifat makhluk. Mungkin ada orang tertanya-tanya demikian. Maka kita terangkan yang demikian itulah yang dikatakan ittihadul lafzi dunal makna. Lafaz dia sama, tapi makna daripada lafaz tidak sama. Kita ambil contoh perkataan sama tadi. Nisbah kepada Allah sama juga. Nisbah kepada manusia juga sama. Tapi maknanya tidak sama. Makna sama pada Allah Ta'ala adalah sifat yang mawjud lagi qadim, sifat yang tidak ada permulaan, yang wujudnya tidak didahului oleh tiada. Sedangkan sama yang ada pada makhluk adalah sifat yang baru. Pendengaran ni baru ada pada manusia ni, tak tahulah, mungkin orang doktor tahu dalam usia janin berapa bulan baru ada datang pendengaran. Bahkan kalau kita lihat secara keseluruhan, manusia itu sendiri baru sifatnya. Kita ni baru wujud. Sebelum kita wujud, ya jelas sifat kita tak ada. Maka sifat sama Allah qadim, tidak ada permulaan. Sedangkan sifat sama yang ada pada makhluk ada permulaan. Yang kedua, sifat sama Allah tu tidak berhajat kepada alat. Sedangkan sifat sama yang ada pada makhluk perlu kepada alat. Kalau satu orang ditakdirkan lahir tidak ada telinga, tidak adalah sifat sama. Kerana disebut kepada makhluk manusia ini, telinga itu alat. Tiba-tiba alatnya tak ada. Bahkan kalau ada alat sekalipun, sifat sama manusia itu terbatas. Kita hanya boleh dengar bunyi-bunyi yang tertentu. Umpama sekarang ini kita boleh dengar bunyi-bunyi yang ada dalam masjid. Tapi bunyi yang seberang jalan saja dekat kedai, restoran ni orang sedang makan berbual, kita tak dengar. Sedangkan sifat sama Allah, Allah mendengar segala yang wujud. Ya, segala yang wujud itu tertakluk kepada pendengaran Allah Subhanahu Wa Taala. Tak bayang-bayangkan. Mana boleh kita bayangkan pendengaran Allah Ta'ala sebab tak sama. Kita jangankan kata nak mendengar semuanya, mendengar dua perkara pun kita tak boleh fokus. Lebih lagi kita ni orang lelaki. Kadang kalau kita tengah syok dengan berita, isteri kita bercakap kat sebelah,
bunyi tapi kita tak dapat tangkap. Lalu dia tanya, macam mana bang, okey tak? Macam mana? Apa cakap tadi? Kan? Padahal dua-dua tu kita dengar, tapi kita hanya boleh digest satu. Wanita wallah alam, mungkin mereka boleh multitasking. Dia boleh dengar situ, boleh dengar situ, lebih cekap lagi. Pun tidak boleh dengar semuanya. Sedangkan Allah Ta'ala mendengar segala-galanya. Dan sifat sama Allah adalah sifat yang qadim dan juga baqi, kekal selama-lamanya. Sedangkan sifat sama manusia ini dia adil ila zawal, dia akan pergi pada hilang. Sebab itu orang bila semakin lanjut usia, seiring dengan lanjut usia itu kadang-kadang pendengaran pun sudah tumpul. Lain orang cakap, lain yang dia jawab. Kan ada cerita Firaun ni, apa khabar bapa? Hamba orang tu buat keluar kapal. Orang cakap bapa, dia dengar kapal. Kenapa orang ni nampak baik orang ni, tapi bukan main kasar, dia cakap dengan mak dia sendiri. Sebenarnya bukan kasar, tinggi suara. Sebab maknya tu kalau rendah suara tak dengar. Kadang-kadang terpaksa guna alat tiruan, letak pula di telinga untuk dapat balik samak tadi. Kalau alat tiruan tu tak ada, tak boleh dengar. Jadi beza. Jangan kita sangkakan kerana lafaz tu sama, maka sifat Allah dengan sifat makhluk sama. Tidak. Itu tujuan mukhalafatul ta'lil hawadis, nak menafikan. Dan perbuatan manusia ini hanya usaha dan ikhtiar. Padahal perbuatan Allah itulah yang memberi kesan. Kita boleh usaha ikhtiar makan, tapi yang bagi kenyang adalah Allah. Kita boleh usaha ikhtiar berobat, tapi yang bagi sembuh adalah Allah. Dan seterusnya. Yakni zat Allah Ta'ala bukannya jirim atau jisim atau arad. Ini yang kadang-kadang mereka yang tak faham, mereka anti kepada pengajian sifat 20, mereka kata ini semua ni ilmu falsafah ni. Mana ada jirim, jisim, arad ni dalam Quran hadis. Dia secara terperinci tidak ada. Dalam Quran nak sebut jirim, jisim, arad. Dalam konteks yang kita bincangkan ni tidak ada. Tetapi tidakkah dalam Al-Quran Allah berfirman laisa kamitslihi syai'un. Syai'un itu kalimah nakirah yang menunjukkan sesuatu lain daripada Allah, tidak menyamai Allah. Tidakkah lain daripada Allah itu jirim, arad, jisim? Maka Allah itu bukanlah jirim, jisim dan arad. Dan ini diindikasikan dalam Al-Quran sendiri ketika mana Allah menolak sangkaan orang-orang Nasara bahawa Nabi Isa AS adalah anak Allah, Sayyidatina Maryam adalah isteri Allah. Allah mengatakan bahawa kedua-duanya makan dan minum. Berarti Allah tidak makan dan minum. Yang makan dan minum itu bukan Tuhan. Bukan Tuhan, tidak mungkin akan jadi pasangan Tuhan ataupun anak Tuhan. Jadi indikasi daripada Al-Quran sentiasa menafikan persamaan antara Allah dan makhluk. Ringkasnya, segala apa jua yang terlintas pada fikiran kita, maka Allah Ta'ala bersalahan, yakni tidak akan sama dengan yang terlintas itu. Apa saja kita terlintas, pasti Allah tidak sama dengan lintasan kita. Kerana kita ini adalah makhluk Allah. Bila kita makhluk Allah, maka lintasan yang ada dalam fikiran kita itu adalah makhluk. Bila lintasan dalam fikiran itu adalah makhluk, berarti pastilah Allah tidak sama dengan makhluk. Berarti apa sahaja terlintas dalam fikiran kita, Allah tidak sedemikian. Maka jangan kita sia-siakan masa kita cuba nak membayangkan Allah. Itu tidak dituntut, bahkan dilarang. Kerana apapun bayangan kita, pasti Allah tidak demikian. Dengan demikian, jadilah segala yang dikatakan pada ilmu tauhid itu terhimpun di dalam dua kalimah. Ini dia punya summary, ini dia punya rumusan, gist, the cream of discussion, ini dia dalam dua kalimah. Sebagaimana yang tersebut di dalam Asy-Syarqawi ala Hudhudi. Qala al-Imam Abu Ishaq al-Isbiraini rahimahullah ta'ala, inna jami'a ma qila fit tauhidi fi kalimataini. Sesungguhnya seluruh yang dibincangkan dalam ilmu tauhid itu
tersimpul pada dua kalimah. Apa dia? Kalau tuan-tuan dapat catatan pun boleh ya. Soalnya ini adalah zubdah dia, intipati dia. Ahaduhuma, yang pertama daripada dua kalimah tadi, i'tiqadu anna kullama yutasawwaru fil awhami ay minal hawadithi wa sifatiha fallahu bi khilafihi li'anna alladhi yutasawwaru fil awhami makhluqun lahu ta'ala. Poin yang pertama daripada dua poin adalah setiap sesuatu yang tergambar pada bayangan, yakni daripada perkara-perkara yang baharu dan sifat-sifatnya, maka pastilah Allah Ta'ala itu berbeza dengan yang dibayangkan, kerana apa sahaja yang terbayang dalam fikiran itu adalah makhluk bagi Allah. Kerana manusia ni, macam mana dia cuba membayangkan, pasti tidak akan lari daripada makhluk. Mungkin satu orang dia bayangkan satu creature, kepalanya manusia, lehernya angsa, badannya kuda, kakinya ayam. Ada ke makhluk macam itu? Tak ada. Tak jumpa makhluk macam itu. Tapi juzuk-juzuk daripada yang dia bayangkan itu adalah sesuatu yang pernah ada. Kaki seumpama ayam, badan seumpama apa. Kerana manusia ini dia akan membayangkan makhluk. Tidak mungkin manusia dapat membayangkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Apa saja terbayang dalam fikiran, pasti Allah tidak sama seperti bayangan itu. Saniyahuma i'tiqadu anna zatahu ta'ala laysat musbihatan bidzatil makhluqati wala khaliyatan anis sifatil kamalati. Poin yang kedua adalah keyakinan bahawa zat Allah Ta'ala tidak sekali-kali menyerupai zat makhluk. Sebab itu kita pertahankan, walaupun diserang, walaupun diasap oleh golongan yang mengatakan Allah Ta'ala bertempat di atas arasy, kita nafikan kerana itu pemahaman literal yang batil terhadap ayat suci Al-Quran. Kita sama-sama menerima ayat istiwa, tetapi memaknakan istiwa dengan Allah bertempat itu adalah fahaman yang batil, yang tidak dipegang oleh mana-mana pun ulama salaf. Yang dipegang oleh ulama salaf adalah tafwid, menerima istiwa dan menyerahkan makna itu kepada Allah Ta'ala. Dalam kitab tafsir Al-Jalalain misalnya disebutkan istawa istiwaan yaliku bihi jalla jalaluhu. Yang dikatakan istiwa itu adalah istiwa yang layak dengan Allah Ta'ala. Tidak ditafsirkan sebagai duduk, bertempat, menetap, terapung dan sebagainya, kerana itu adalah sifat makhluk. Dan arasy itu sendiri makhluk. Mengatakan Allah bertempat pada makhluk, sepakat sebenarnya adalah akidah yang batil. Itu namanya akidah al-hulul. Ada lagi satu namanya al-ittihad, yang mendakwa Allah menyatu dengan makhluk. Kedua-duanya akidah yang batil lagi kufur. Jadi hati-hati dengan asalkan sekarang ini atas nama kononnya inilah akidah salaf, mereka nak memaksakan makna istiwa itu adalah Allah bertempat di atas arasy. Tidak. Beza apa salaf dengan pendakwa salaf ini? Salaf, ayat seperti ini diserahkan maknanya bulat-bulat kepada Allah. Istiwa itu maknanya Allah yang tahu. Sementara pendakwa salaf yang palsu ini, mereka menetapkan makna istiwa itu dengan makna zahir. Berarti istiwa Allah berada di atas arasy, ataupun Allah bersemayam di atas arasy. Tapi bagaimana cara Allah berada di atas arasy, bagaimana cara Allah bersemayam atas arasy, itu serah kepada Allah. Itu kita tak tahu. Beza. Dia sudah maknakan dengan makna yang batil, lalu dia cover dengan serah kepada Allah, tidak menyelesaikan masalah. Kalau kita ambil contoh yang ekstrim, contoh ini insya-Allah tidak ada orang Islam yang berkata demikian, tapi di ada juga syibi-syibi. Kalau orang itu mengatakan bahawa oleh kerana Allah Ta'ala Maha berkuasa, maka kalau Allah Ta'ala berkehendak, Allah boleh melahirkan anak, tapi melahirkan anak yang layak dengan Allah. Bunyi hujung tu macam dah cantik, yang layak dengan Allah. Tapi melahirkan anak itu sudah tidak layak dengan Allah.
Maka bila kamu cuba cover dengan ayat yang layak dengan Allah, tidak menyelesaikan problem asal, kamu menisbahkan kepada Allah sesuatu yang mustahil, iaitu beranak. Dulu kita bayangkan tak ada orang yang akan kata begitu, tapi pada hujung tahun lepas Jabatan Mufti Terengganu memfatwakan ajaran Muhib Khawli adalah sesat lagi menyesatkan. Salah satunya kerana beliau berkata, oleh kerana Allah Ta'ala Maha berkuasa, maka sekiranya Allah Ta'ala berkehendak, Allah boleh mengadakan anak buat dirinya. Ini akidah yang kufur. Kalau sampai kata Allah boleh beranak, itu kufur. Tapi Jabatan Mufti tidaklah kata beliau jadi kafir kerana perlu siasat apa yang dimaksudkan. Tapi sesat memang sesat kalau kata Allah boleh mengadakan anak buat dirinya. Ini tidak faham sifat kudrah. Nanti insya-Allah sampai masa dan ketika kita huraikan sifat kudrah yang boleh membatalkan sangkaan yang batil sedemikian. Kerana kuasa Allah tidak ada kena-mengena dengan perkara yang mustahil. Dan tidak sunyi, maknanya sifat kamalat ni sifat kesempurnaan, dan tidak sunyi daripada sifat kesempurnaan. Maknanya Allah Ta'ala itu pasti bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Maka batal tuduhan orang yang menuduh kononnya orang belajar sifat 20 ini mereka membataskan sifat Allah hanya pada 20. Tidak ada yang faham sifat 20 mendakwa demikian. Bahkan kita berpegang bahawa Allah Ta'ala bersifat dengan segala sifat kesempurnaan yang manusia ini tidak mampu untuk mengetahuinya. Tapi 20 ini adalah ummahatus sifat. 20 sifat yang kita belajar ini adalah sifat-sifat utama ketuhanan. Sekira-kira orang yang berakal sihat tidak akan menerima Tuhan tapi tidak bersifat dengan salah satu daripada sifat 20. Tuhan tapi tak wujud. Tuhan tapi baru dia wujud. Tak mungkin. Tuhan tapi masa akan binasa. Mustahil. Tuhan tapi sama juga macam makhluk. Takkan. Tuhan tapi berhajat kepada makhluk. Tak mungkin. Tuhan itu banyak. Mustahil. Tuhan tapi mati. Tak mungkin. Tuhan tapi jahil. Tak mungkin. Tuhan tapi lemah. Mustahil. Jadi sebenarnya yang 20 itu yang paling basic. Sekira-kiranya kalau dinafikan, orang itu tidak beriman sebenarnya dengan Allah. Tapi bukan membataskan sifat Allah hanya pada 20, tidak ada yang berpegang demikian. Ini tuduhan liar untuk memburuk-burukkan pengajian tauhid. Ya, tidak. Sebenarnya Allah bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Baik, saya ulang secara ringkas 2 poin tadi. Apa sahaja yang terbayang dalam fikiran, pasti Allah tidak sama seperti bayangan itu. Dan yang kedua, Allah tidak sekali-kali menyerupai makhluk, dan Allah bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Dan lawannya iaitu opposite. Jangan layanlah orang yang kurang cerdik, dia buat main-main, dia kata apa belajar sifat 20. Ya, Allah wujud, lawannya tiada. Asalnya Allah tu wujud, lawan dah tak wujud. Mana tu? Bukan lawan di situ maksudnya fight. Lawan di sini maksudnya opposite. Opposite yang daripada ada adalah tidak ada. Jadi ada orang suka istihza, benda yang dia tak faham, dia suka memperolok-olokkan. Lawan di sini bukan berarti fight, tapi iaitu opposite. Opposite daripada berbeza dengan segala makhluk, iaitu bersamaan bagi segala yang baru, iaitu mustahil. Mana dalil? Dua dalil. Dua jenis dalil, bukan dua dalil. Dua jenis dalil. Satu dalil ahli, yang ini universal, kita boleh berhujjah dengan even non-muslim. Dan satu lagi dalil naqli daripada ayat suci Al-Quran. Ini mengikat orang yang beriman. Baik, mana dalil akli? Jikalau menyamai Allah Ta'ala dengan sesuatu daripada baharu, mana kalau Allah sama macam makhluk, ya Allah makhluk yang sama, sifatnya sama. Allah sama seperti makhluk, ya Allah makhluk. Itu mustahil. Takkan Tuhan itu diciptakan. Dan tenafi wajib kidam dan bakoknya, sedangkan kidam dan bakok kita telah buktikan. Ini hujah secara akli. Dan nakli jelas firman Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu pun
yang serupa dengan Allah Ta'ala. Surah Asy-Syura ayat 11. Selesai. Sekarang kita akan pergi kepada makna qiyamuhu ta'ala bi nafsihi. Kalau tuan-tuan ada sebarang soalan, mungkin boleh bertanya dahulu. Ada 8 minit lagi, kalau saya mampu jawab, silakan. Kadang-kadang kita hurai-hurai, kita pun tak pasti tuan-tuan ada soalan. Tapi Ustaz, habis kuliah dia terus tutup. Ini kita ada masa 8 minit macam itu. Ada soalan? Alhamdulillah. Kalau tak ada, kita pergi kepada yang seterusnya, iaitu qiyamuhu ta'ala bi nafsihi. Qiyamuhu bi nafsihi artinya di sini maksudnya terjemahannya. Berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya. Itu terjemahan. Dan terjemahan ini perlu dihuraikan. Karena kalau tidak dihuraikan, orang yang tak familiar seperti kanak-kanak misalnya, macam mana pula Tuhan berdiri? Nah, asalnya duduk, lepas tu berdiri sendiri. Kita pun orang sihat boleh berdiri sendiri. Orang yang kena stroke, orang yang lumpuh, orang yang sakit, itu mungkin dia tak boleh berdiri sendiri. Dia kena dibantu. Tapi kalau orang sihat pun boleh berdiri sendiri. Bukan itu yang dimaksudkan. Jadi itu hanya terjemahan secara literal. Adapun makna, ini huraian, iaitu menafikan berkehendak Allah Ta'ala kepada zat dan kepada yang menjadikan dia. Maknanya Allah Ta'ala berkehendak kepada sesuatu yang lain atau berkehendak kepada yang menciptakan dia. Tidak. Allah Ta'ala wujud tidak perlu kepada pencipta. Ini nak berdepan dengan etis. Orang etis menafikan kewujudan Tuhan. Sebab kita menetapkan wujudnya Allah, antara dari ahli kita adalah wujudnya alam ini. Kenapa? Kerana alam tidak ada wujud dengan sendiri. Saya mungkin pernah bagi contoh, mungkin sebagian masih ingat, alam kan lebat ayam yang kecil, yang simple. Kalau orang kata lebat ayam ini jadi sendiri, tak ada orang yang akan sihat diterima. Lebat ayam terjadi dengan sendiri. Apa sampai kata lebat ayam berbanding dengan alam ini? Dengan sistem cakrawala, dengan sistem tubuh badan kita, dengan tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Bagaimana dia gunakan serap karbon dioksida, bebaskan oksigen. Macam mana kita guna oksigen, bebaskan karbon dioksida. Bagaimana kita punya cap jari tak sama lain. Karena kita kagum dulu kan, phone biasa sahaja. Sekarang phone ni, dia dah ada cap jari, kita tekan dekat sini. Dia boleh buka. Oh, canggih teknologi sekarang. Oh, teknologi mengesan cap jari canggih. Habis yang mencipta cap jari tak canggih. Yang menjadikan cap jari manusia tak sama antara satu sama lain tak canggih. Boleh jadi dengan sendiri. Not by design. Cuma coincidence saja. Tak mungkin. Alangkah leban ayam yang simple kita tidak boleh diterima secara coincidence terjadi. Takkanlah cap jari, DNA dan sebagainya coincidence. It must be by design. So bila kita berhujah demikian, orang-orang etis akan kata, kalau begitu, siapa yang cipta Tuhan? Kamu kata tanda wujudnya Tuhan adalah adanya alam ini. Kerana alam ini wujud tak mungkin wujud dengan sendiri. Dan kamu kata Tuhan wujud, tak mungkin Tuhan wujud dengan sendiri. Ini orang etis punya argument. Dan argument ini batil. Kerana kalau yang dikatakan Tuhan itu diwujudkan, otomatik dia bukan Tuhan. Berarti ia makhluk. Dan ia akan menatijahkan, nanti kita belajar sifat, kita dah huraikan sifat bidang yang lalu. Kalau secara mudah bahasa kampungnya, takkanlah Tuhan diciptakan. Simple. Tuhan pun. Kalau yang kamu kata di sini, berkata makhluk. Kerana makhluk ni baru wujud. Tuhan wujud tidak ada permulaan. Tapi kalau secara lebih teknikal, untuk berdepan dengan golongan macam ini, kita terangkan. Kalau kamu tidak menerima sifat hidam Allah, yakni Allah wujud tidak berhajat kepada pencipta, kamu akan terperangkap dalam dua natijah yang kedua-duanya mustahil. Kalau kamu tidak terima, kita kata Allah wujud tidak perlu pada pencipta. Kerana yang wujud perlu pada pencipta ni, yang wujud ni ada permulaan. Dia baru wujud. Tetapi kalau yang wujud tidak ada permulaan, tidak perlu pada pencipta.
Kalau kamu tak nak terima, kamu akan terperangkap salah satu daripada dua yang mustahil. Mustahil yang pertama adalah tasalsul, dan mustahil yang kedua adalah daun. Apa dia? Ini istilah saya. Senang logiknya. Kalau kamu kata Allah mesti ada diciptakan, okay, for the sake of argument, siapa yang cipta Allah? Another God, Tuhan lain. Katakan Tuhan A. Habis Tuhan A wujud lah. Maka kalau ikut teori kamu, pasti ada yang menciptakan Tuhan A, Tuhan B, dan Tuhan C, Tuhan D. Itu namanya tasalsul, non-stop. And this is obviously impossible. Mustahil bersambung-bersambung, tak putus-putus macam itu. Dan kemungkinan yang kedua, kalau kamu tak nak terima Allah tidak berhajat kepada pencipta, berarti katakan Allah diciptakan oleh Tuhan A, ini mustahil. Tapi dia tak nak terima. Dan siapa yang ciptakan Tuhan A? Tuhan B. Siapa yang ciptakan Tuhan B? Tuhan C. Nanti akan jadi tasalsul. Siapa yang ciptakan Tuhan C? Allah. Pusing balik. Pun mustahil. Takkan pusing macam itu. Maka menolak menerima bahawa wujudnya Allah itu tidak berhajat kepada pencipta akan menatijahkan dua perkara yang mustahil. Maka kita menerima bahawa Allah Ta'ala wujud tidak perlu kepada pencipta, dan Allah wujud tidak ada permulaan. Nak bayangkan? Memang tidak boleh bayangkan, kerana itu adalah Allah. Kita tidak mampu membayangkan Allah. Jadi ini cara kita untuk berdepan dengan golongan yang etis, yang free thinker, yang tidak mahu percaya kepada kewujudan Tuhan. Dia lebih teknikal. Tapi kalau sekadar kita nak memahamkan anak-anak kita, mudah saja. Ya Allah itu Tuhan, dan Tuhan tidak mungkin diciptakan, kerana setiap yang diciptakan itu adalah makhluk. Begitu. Jadi insya-Allah kita akan terangkan lagi seterusnya dengan makna Qiyamul Ta'ala binafsih dengan lebih terperinci, dengan dalil akli dan juga dalil naqli, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa ahsin ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama naqarta bi nuri syamsika abadan abada. Allahumma kunna min dhulil ma'siyati ila izzit ta'ati ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Allahu Akbar.